apa yang ada dekat depan ni kita panggil automation handling system. So dalam sistem yang ini kita ada sorting dengan pick and place. Yang ini, kawasan yang ini dipanggil storage station. Mana storage station? Apa yang produk yang masuk dalam ini, dia akan push dan dia akan sort by 3 sensor ni. Dekat sini ada 3 sensor. Pertama dipanggil photo sensor. Yang ini adalah photo sensor. Ini dipanggil inductive sensor dan yang ini dipanggil capacitive sensor. So photo sensor ni tujuan dia hanya akan detect hitam dan juga cerah. Dan maknanya daylight ataupun night lah. So yang ini dipanggil inductive. Inductive ni hanya akan detect besi sahaja. Sensor tu panggil inductive sensor. So capacitive ni akan detect segala-galanya. Maknanya apa-apa yang lalu depan dia, kalau ada entiti lalu pun dia akan detect. Itu kata kita ada 3 material. So sekarang ni satu material saya ada hitam. Okay. Hitam ni maknanya kita tahu yang akan detect hitam ataupun cerah. Yang ni besi. Bila besi ni hanya akan detect oleh inductive sensor. Okay, sekarang masalahnya dekat sini. Yang ini cerah kan? Bila cerah dia akan detect siapa? Foto. Dan juga capacitive. Capacitive ni dia akan detect semua sekali sebab dia akan detect everything. Maknanya dia akan detect 1, 2, 3. Ini yang combination ini yang kita akan programkan benda tu supaya dia detect, walaupun dia detect 3, kita tahu dekat mana dia nak hantar. Okay. So bila yang ini dia akan detect yang sini, yang ini tidak, ini je. Maknanya kita ada 1x1, kita ada yes 1, no 1, yes 1. Maknanya ada 2 yes kat sini. Kalau yang ini dia akan ada yang ni 1 yes, yang ni 1 yes. Maknanya untuk inductive dengan capacity 2. Yang ni no. Dan yang ini, yang ketiga ni tadi, yang ni akan detect yes, yang ni no, yang ni yes. So setiap satu tu akan ada 2 signal yang berbeza. Yang ni yang kita kena manipulate dalam program so that dia akan detect dan akan hantar kepada setiap storage. Okay, so sekarang saya dah ada satu program untuk storage station. So dalam storage station ni yang terlibat ada 3 silinder. Yang ini dipanggil double acting cylinder. Okay, silinder 2 tindakan, 2 dengan throttle valve. Yang ini adalah untuk kita kontrol dia punya kelajuan untuk keluar dan juga masuk. Yang keduanya sama juga double acting cylinder dengan dual throttle valve. Dan yang ketiga yang ni dipanggil rodless cylinder. Apa makna rodless cylinder? Maknanya dia tak ada batang. Ini dia punya ni dekat dalam. Dia tak ada rod yang keluar. Itu dipanggil rodless cylinder. Okay, so 3 silinder ni, silinder yang rodless cylinder ni kita akan pakai 5 3-way valve. Kalau kita belajar pneumatik, kita ada 5 3-way valve. So 5 3-way valve yang ini, okay, dia ada center position. So center position tu apabila kita on, dia akan naik dan dia boleh berhenti di mana-mana arah. Itu dipanggil 5 3-way valve. Kalau untuk double acting cylinder yang ni kita ada 5 2-way valve. Satu kita ada 2 valve kat sini dan dia hanya akan ada on dan off. Maknanya sama bila kita on dia akan fully extend dan fully retract. Maknanya dia tak akan boleh berhenti kat tengah-tengah. Dia tak akan boleh berhenti tengah-tengah walaupun kita pakai 5 3-way valve. Walaupun kita pakai 5 3-way valve sebab yang ini dia ada rod. Sebab rod ini yang menentukan force dalam barrel dia tu. Okay, so itu adalah basic tentang apa yang equipment yang ada dekat sini. Okay, button yang dekat depan ni kita ada satu switch, emergency switch button. So button yang ni dia akan matikan keseluruhan. Katakan saya on yang ni. So saya buka yang ni dengan yang ni. Bila saya emergency, dua-dua akan off. Okay, macam biasalah. Okay, sama juga on off. Yang ini kita on dan kita boleh offkan individu. Okay, kita boleh offkan dia secara individu. Alright. So sekarang kita on dia balik. Dalam
sistem ni kita ada satu lagi kita panggil pressure switch. Pressure switch ni dia menentukan pressure kita ni cukup untuk menjalankan sistem ni. So yang saya dah set dekat sini adalah 6 bar. So dekat sini saya dah set 4 bar. So kalau apa-apa pressure yang bawah daripada 4 bar, so sistem ni tak akan berjalan. Okay, so pneumatic working pressure adalah dalam 6 bar. So dia boleh masih berjalan dalam 4 ke 6 bar. So sebab tu pressure switch ni saya set pada 4 bar. Okay. So yang ni filter regulator. Apa lagi yang saya tak sentuh kat sini. So kita ada satu limit switch dekat sini. Bawah ni kita ada limit switch dipanggil X1. Okay, yang ni dipanggil X1. Yang pressure switch saya panggil X0. Yang ni X1. X2 adalah sensor dipanggil magnetic sensor yang ni X2. X3 adalah magnetic sensor untuk kita detect silinder ni dah fully retract. Dan juga sana X3, X4, X5, X6, 7. Okey. Lepas 7 dia tak ada 8. Pasal PLC ni dia hanya ada 8 input yang pertama, yang kedua dia ada 8 input. Yang kedua dipanggil 2 kosong. Maknanya dipanggil 2 depan tu adalah dia address kepada PLC nombor 2. Kalau kita ada satu lagi slot, so kita panggil 3 kosong. Maknanya 3 tu address kepada PLC nombor 3. So ini ada 2 kosong dan 2 1. Okay, kalau kita tengok 20 dan 21. So 20 dengan 21 adalah di refer kepada PLC nombor 2. Okay. So yang ini program ni saya dah set dalam ini. Connection dia very simple. Maknanya kita ada PLC input dengan PLC output dan kita letak kepada PLC input dengan output. So ini kita takkan terbalik lah sebab benda tu dah memang benda ni dah memang dah buat dekat sana. Okay, make sure semua switch ni adalah yang ada sini ni kita offkan semua sekali. Okay, sebab ini kita boleh bypass. Kita boleh bypass dia. So ini tujuannya untuk training. Kalau kita nak program, kita gunakan training. So apa yang ada kat sini semua kita tak pakai. Supply yang masuk kita masuk daripada main kat sini dan daripada supply sini 24 volt dia akan pergi kepada PLC. So kita tak perlu letak supply dekat sini. Mari ini dah connected. Kadang sengah-sengah tu kadang kita letak lagi supply di sini, tak perlu. Dah ada supply dah dekat sini. Okey, so ada apa-apa soalan setakat ni sebelum on? Okey, ada apa nak tanya? Kenapa dia pilih untuk supply kat sini, kenapa tak kat sana? Baik, sebab yang ni dia kalau dalam mesin ni biasanya dia akan incoming to the machine. Daripada mesin baru pergi kepada PLC. Sebab kalau ambil daripada sini tak ada masalah, cuma hanya PLC ni kepada mesin ni, nanti yang sebelah sana kena ada supply lain. Okay. Lagi satu, kalau kita pakai DC supply, dia hanya ada satu common. Maknanya kita tak ada pakai satu power supply untuk sini dan satu power supply kat sana. Dia hanya pakai satu sebab dia akan balik kepada satu common yang sama. Itu dia punya reason dia. Okey, ada apa soalan? Sana punya kontrol tak buka? Sana tak buka pun tak apa sebab ini nak settlekan yang sini dulu. Sebab tu saya kata kalau sistem ni kita boleh running individu ni. Sana tak on pun tak apa, sini boleh jalan. Tapi sistem ni memang kena buat jalan dua-dua kan? Tak semestinya. Kalau jalan satu tak komplit lah sana? Tak, ini untuk storage. Sebab tu dipanggil sebab tu dipanggil yang ni storage, yang sana ni kita panggil pick and place. Jadi makna kalau tujuan asal yang ini adalah untuk student dia belajar program. Macam mana nak program PLC. So sistem ni sebenarnya dia combination kepada 3 perkara yang paling utama. Pertama sekali pneumatic. Dia perlu tahu knowledge tentang pneumatic. Nombor 2 elektropneumatic. Setelah dia tahu kontrol pakai elektropneumatic, makna komponen yang tu, dan baru dia pergi kepada PLC program by itself. Maknanya dia tahu macam mana nak program PLC tu on, macam mana off, macam mana normally open, normally close dan sebagainya. So bila yang tu dah complete, makna ketiga-tiga subjek tu tadi, maka dia akan buat kat sini. So dia akan program PLC, at the same time dia akan control all the component. So bila dia control dekat sini PLC, so komponen semua ni dah tak ada, dia dah fix wired. Maknanya tak perlu ada apa-apa perubahan. Yang diubah hanyalah di program. Kalau ada masalah, maknanya dia perlu betulkan program, itu saja. Di dalam hardware macam biasalah, dia kena ada alignment dia,
tu bila dah mesin kalau selalu dah berjalan apa semua, dia akan lari alignment dia. So that bila alignment dia lari, kita betulkan alignment dia lah. Itu saja. Okay, sebab ini dipanggil the final stage untuk automation system. So kalau dia boleh program yang ini, dia boleh program mana-mana mesin yang ada. Jadi tak ada masalah. Sebab tu bila macam especially untuk student degree, saya memang proposekan benda ni untuk diorang hands on. Baru dia boleh ada experience kalau dekat industri. Kalau tidak, bila dipegang satu-satu macam tu, dia tak tahu nak combination dia macam mana, kita tahu. Alright, so ada soalan lain? Okay, alright, so sekarang ni saya masukkan material. Okay, saya ambil yang putih, ada switch, dan ini saya dah onkan program. So program ni ambil masa 3 saat, dan dia akan detect 3 perkara ni, dan dia akan sort storage session 1, kedua dan 3. Ini bergantung pada kita nak program macam ni ikut suka kita. Alright, so sampai dekat atas dia akan tolak dan dia akan balik kepada position asal dia. Okey, yang kedua kalau saya letak yang warna hitam. Okey, so dia akan detect, akan balik. So kita assign dia dekat sini. Balik hold position, dan terakhir kita akan detect metal. Katalah student, kalau kita save program ni kan, kita save dan kita suruh dia buat yang baru, boleh lah. Boleh lah. Memang itu bertujuan dia pun. Okey. Jadi sebab tu ini adalah untuk student tu nampak proses tu dulu, kita tunjuk. Lepas tu kita erase-kan program dan dia akan diprogram. So dalam yang kalau dalam proper training tu kita akan buat program every step by step. Okey. Maknanya pertama sekali kita minta dia buat push and pull. Yang ni saja kita minta dia buat. Okey, selepas yang kedua, second exercise, okey, bila dia dah push pull, kita akan determinekan dia punya. Ini paling penting. Sebab dekat sini yang dia nak menentukan hitam, putih dan besi. Okay, bila dia dah ada program 2 tu, okey, baru kita combine the next third exercise, baru dia akan pull pushkan dia punya storage ni kepada mana satu storage yang dia nak. Yang ini dia bergantung kepada sensor ni lah. Mana tinggi mana dia nak pergi apa semua, dia kena control. Dan exercise seterusnya sampai dekat storage yang dia nak, dia akan pull. Okay, dia akan push, dia akan masukkan dekat storage. Dan yang ketujuh, mana dia akan balik, dia akan rest. Yang terakhir, exercise-nya yang ke-8, kita akan letakkan home position. Home position, katalah silinder ni dia berada, katalah bila halfway jalan, yang ni duduk tengah sini, yang ni duduk sebelah sini kan. Jadi kita nak resetkan dia. Bila kita tekan reset, so dia akan semua balik kepada home position sebelum dia start di program. So yang tu bukan jadi satu complete program untuk satu station. So mana reset dia? Apa dia? Tak dalam program. So bila contoh sekarang ni kan, bila saya off sini kan. So kalau berlaku apa-apa, saya akan off. Bila off, mungkin silinder ni akan, okey, itu. Contoh silinder ni akan duduk dekat sini. Kan? Atau yang ni akan duduk dekat sini. So maknanya dia tak duduk di home position. Jadi bila saya letak home position, kan, bila saya on, dia akan balik. Baru dia akan reset balik semua sekali. Itu dia punya. Itu dia masuk dalam program lah. Yes. Maknanya itu bergantung pada program. Sebab tu dekat sini, dia punya main focus adalah on the program. Pasal every each component dia dah belajar, saya kata pneumatic, elektro, PLC, dia dah belajar individually. Sekarang ni dia betul-betul fokus on program dan juga dia punya sistem. So walaupun kat sini kita tak ada macam apa tanya tadi kan, mana reset button? Tak ada, tapi dia buat dalam program. Sebab tu kita nak create something that benda tak ada, dia boleh adakan. Di situ creativity dia. Sama juga kalau WAF. Kalau saya ada file 2 way WAF, jadi saya perlu gunakan file 3 yang ada file 2. Macam mana saya nak manipulate dia? Jadi it's on the program as well. So itu makna kepakaran dia dalam program. Alright, so ini adalah satu sistem yang nampak simple, tapi siapa yang program baru dia tahu. Baru dia tahu maknanya betapa dia tak susah sebenarnya. Cuma dia tak dapat nak manipulatekan benda tu.
dekat. Sebab pasal tu dekat sini kenapa tak letak reset button terus, kan senang kita reset. Kita memang nak bagi susah. Supaya dia fikir macam mana nak settlekan masalah. Sebab dalam industri besok dekat kilang tak semua benda akan tersedia depan mata dia. So macam mana dia nak rectifykan benda tu on that spot. Jadi itulah kita nak. Memang purpose tak letak reset button. Dulu pun tak ada reset button. Tapi bila macam contoh saya cakap tadi, bila saya tinggalkan kan, ni kat sini ke, bila saya on, bila saya tekan, ni saya dah on tadi kan. Jadi bila dah emergency off tadi, dia akan balik kepada home position. Okay. Alright. So ada apa soalan untuk yang ni? Okay. So kalau proper training on the training apa semua tu, macam nak program itu saya ingat next session Tu lah. selalu cik perlukan berapa hari? Yang itu kalau proper training tu, kalau betul-betul nak belajar PLC program, itu kena ada proper training lah. Lama Ada reset lama betul reset. tiga, tak pasal dia tak. 3 hari. Ha? 3 hari. Lebih kurang 3 hari. Hmm. Kan? Tapi kita fokus dekat this program lah kan? Hmm. Pada 3 hari tu. Kan? Pasal tu dia on. Okey ke tadi dia reset dulu dah. Tak reset dah. Itu hitam lah. Dia hitam dah. Mungkin lari. Nampak dia on. Dia bunyi. Ni antara isu-isu yang boleh timbul. Ha. Boleh tunggu lah. Ini the student, yeah, Ha? they solve the problem ni. The student will go on. Wifi sentiasa ni ada. Ah, jadi Fahmi boleh tolong labelkan kot ni apa-apa. Senang. Buat satu macam diagram kan? Diagram cik nak tengok ada diagram ni. Cik ada? Sistem. Drawing dia? Drawing yang ni tak ada. Tak ada. Tak ada yang electrical wiring dia ke? Semualah kalau boleh kan? Yang tu tak ada dalam ni. Sebab Tori memang dia dah siap dah, jadi saya tak ada dia punya wiring diagram. Tapi kalau offline saya nak macam tu sebab dia ini dah pre-wired. Ni siapa punya kerja ni pula dah ni. Bagi dia tu ni, tadi dia berhenti je. Kena off PLC. Nanti nak jalan dulu nanti. Kita jalan semua ke ni. Nak buat yang apa yang Hmm. nak buat place apa semua kan. Oh, saya ni. Ini punya Bateri. wifi dia off dan dia on balik. Tadi dia tak on off. So benda ni kita kena check on the program lah. Nampak tak dia tak jalan. Macam tadi kan dia tak jalan. Tiba-tiba dia jalan pula. Yang wifi ni yang ni
Ini tak dia detect ni. Mesti ada sensor yang dah di trigger ni. Sebab saya tak bawa ni punya LNT ni tu. Sorry ni cik nak tunjuk yang apa? Mana? Yang floating tu ke sekali dengan pick and place? PM place kan. Oh. Sistem ni jalan sekali lah. Dia ada masalah jalan dia. Sebab nanti kan doktor kan nak buat yang apa mari tu kan. Yang kena ada jalan lampu semua tu. Sebab anda mari yang itu cerita lain lah kan. Yalah sebab Tu kita sekarang sistem ni jalan je, nanti dia nak letak sensor tu nanti. yang tu mari tu memang saya akan ada lah. Itu apa ni Prof dah bagi tahu lah. Masa mari tu saya ada sini. Okey, tak apa, itu biar. Ini nanti saya buka balik punya masa PC satu. Saya dah connect kat sana dah tu. Dah tak jalan. Masa apa dia detect. Maknanya dia program dia store kat mana Dia store dalam PLC. Sebab sekarang ni tengok sini tak ada connection ke PLC. Yang ada connection hanya yang ni saya tunjuk macam mana connection ni dekat sini. Okey. Alright, tak apa. Yang ini tadi PM place, sana storage station. Yang keduanya adalah PN play station. Dalam PN play station ni sama juga, kita ada dua double acting cylinder, ini dengan ini, dan satu rodless cylinder. Okay, tambahan kepada yang ni dipanggil rotary cylinder. Rotary. So rotary cylinder ni kalau kita order dia ada 90 darjah, 180 darjah dan juga 360 darjah. Pneumatic ada juga dipanggil pneumatic motor. Pneumatic motor maknanya dia akan sentiasa pusing lah. Okay. So yang ini dia punya ni adalah 90 darjah. Yang maknanya macam cylinder ni dia akan pergi retract dengan extend. Yang ni dia akan pergi nanti 0 degree kepada 90 darjah. Alright. So program yang dekat sini sebenarnya program yang student dah buat. Memang ada errors yang program dia buat sebab saya tengok dekat sini yang dia upload, dia letak counter dan sebagainya. Sepatutnya tak payah letak counter, kita boleh letak. Sebab counter ni kita tak tahu banyak yang akan ada. So actually tak perlu ada counter dia akan ada limitation. Kalau yang ini dia akan hanya pergi go selagi storage tu ada. So dia tak boleh stop. So itu on the program wise, mana program ni boleh jadi macam-macam. Sebab tu kalau student 10 student kalau buat program yang sama, dia tidak akan sama 100%. Dekat sana kita detect sama ada dia tiru ataupun tidak. Walaupun orang yang sama di program balik, dia tetap akan jadi lain. Pasal dia punya mind waktu tu akan berbeza. Dia tak akan 100% sama. Walaupun macam contoh saya dah buat program ni. Dulu saya dah set up. Bila saya buat balik program saya tu tak akan sama dengan yang program yang saya sebelum tu. Sebab waktu ni saya akan masukkan ikut minda saya waktu sekarang saya program. Dia tak akan sama. Alright, so ini sama. Untuk PM place kita ada banyak lagi komponen, iaitu kita ada tambahan rotary actuator dipanggil, rotary actuator, rodless cylinder, 2 double acting cylinder dan 1 vacuum generator. Okay, so vacuum generator ni kita ada vacuum switch. Vacuum switch bila dia on, bila cukup dia dah tekan, baru yang ni akan pop up. So yang ni adalah vacuum switch normally close. Maknanya dia akan sentiasa on. Bila vacuum dia suck, dia akan normally open lah. Dia normally close, dia akan jadi normally open. Alright, so yang ni saya kat sini memang ada error on the program. Bukan error on the machine, on the program. So saya akan tunjuk satu cycle untuk yang ni. Dia akan ambil few second. Tak on dah. Oh ni. Tak. Tak program yang komplit tak ada ke? Macam mana? Ada, tapi dalam PC yang tu. So macam mana tu? Tak apa, ini saya akan program balik lah. Ini saya akan program balik. Tak apa. Ini kan jalan komplit Ah. kan. Sebab yang untuk program tu tak ada masalah, tu saya boleh program balik. Cuma sekarang ni sebab asalnya data ni untuk demo kan, jadi saya tunjuk benda tu.
Sepatutnya program ni kena daripada store terus pick and place lah kan? Complete cycle. Bukan store dulu, lepas tu baru pick and place. Tak, dia, Macam dia, mana? dia boleh jalan dua-dua sekali. Oh, dia dua-dua dua sekali boleh separate jalan. proses lah. Dia boleh jalan individu dan dia boleh jalan kedua-duanya sekali. Kedua-dua sekali tu maksudnya dua-dua buat benda yang lain ke ataupun Benda dia kena lain lah. complete satu Mana cycle? satu cycle lah. Kalau dua-dua Maksudnya tu makna satu cycle lah. start Maknanya yang daripada ni dia akan tak. masukkan dalam ni, dia akan berhenti. Macam ni contoh bila dah habis dia berhenti. Ha. Yang ni dia akan pick and dia akan masuk. Kalau dua-dua jalan dia akan continuously lah. Dia depend daripada ni lah. Dia Ah. punya ni masuk. Masuk. Feeder selagi ada feeder, Ada video masuk. dia masuk. Okay. So, dia akan klik. Dia akan patah balik. Dan dia akan naik. Dan dia akan masuk dalam storage. Dan balik kepada home position. So ini adalah satu cycle. Okey. So cycle yang pertama dalam program ni okey cuy, tak ada masalah. Tapi cycle kedua ni pasal dia pakai counter tu, jadi kalau dia masuk cycle kedua ni dia akan ada masalah dekat sini. Ini saya tunjuk yang masalah ni. Nampak? Dia akan terus pasal dia cut off kan yang ni. Jadi dia akan langgar. Nampak? Okey. Okay. So apa yang saya nak tunjuk ni, ini adalah error dari segi program. Mesin jalan tak ada masalah. Sebab original program tu dalam PC tu. So untuk itu tak apa, saya boleh reprogramkan ni. Jadi saya perlu ada masa at least sehari lah duduk sini. Saya akan programkan balik dulu. Tapi dari segi mesin berjalan macam tadi lah. Okay dah, everything something lah. Ini tak boleh lagi. Dulu subjek apa yang ajar? Ajar subjek apa yang dia kau ajar ni? Pakai benda ni? So, Dulu Dulu subjek